Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatina abadan adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tazakkur wa at-tazkir wa an-naf' wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa irda'ihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. InsyaAllah kita menyambung kembali muzakarah kita dalam kitab Penawar bagi Hati, iaitu pada muka surat yang ke-35, bab yang ketiga pada menyatakan marah. Jadi antara sifat-sifat mazmumah yang tercela, yang dicela oleh syarak, yang perlu dikikis ialah sifat marah, sifat hati yang tercela. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Maksudnya kata marah itu adalah sifat kecelaan. Sifat kecelaan mana sifat hati yang dicela oleh syarak. Yang dicela oleh syarak maknanya yang dianggap oleh agama, yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dicela sebagai, dikira sebagai sifat yang tidak baik, sekiranya berlebihan, sekiranya melampaui pada haknya. Sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Kata setengah ulama tasawuf, punca terbit sifat marah itu adalah kita lupa akan sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah, mana kita lupa kita ni hamba. Dan sifat marah ni juga berpunca daripada banyak sifat-sifat tercela yang lain, dan mendatangkan lagi sifat-sifat tercela yang lain. Sifat marah boleh jadi disebabkan oleh ada rasa dengki, hasad, takabur, ujub, dan melahirkan lagi sifat-sifat tersebut. Kenapa sifat marah ni adalah sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan? Kerana mensebabkan ia marah, kerana mensebabkan, maknanya yakni kerana sifat marah ini menjadi sebab. Ia sifat marah ni pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh, dan di dalam hati akan dendam dan dengki dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahsianya, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Jadi kenapa sifat marah ni merupakan sifat yang mendatangkan banyak kebinasaan? Jadi kebinasaan itu bukan saja kebinasaan akhirat, tetapi juga kebinasaan dunia. Bukan saja kebinasaan dunia, bahkan kebinasaan akhirat yang berpanjangan. Kerana ayagi kepada dua. Sebab marah ni akan menyebabkan perlakuan anggota kita melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan. Begitu juga hati kita akan menyebabkan hati kita bersifat dengan sifat-sifat kecelaan yang lain. Misalnya kata, menyebabkan ia pada anggota zahir, misalnya akan memukul. Dengan sebab marah, mari rasa nak pukul. Jadi pukul tanpa hak ni adalah kelakuan yang dicela oleh syarak.
Bukan kata semua pukul ni salah, tak kena. Ada juga pukul yang dengan hak dia. Contohnya seorang ayah memukul anak dia kerana nak mengajar dengan pukulan yang tidak mencederakan, ataupun memukul musuh dalam peperangan. Tapi cara umumnya memukul itu bukan kerja, bukan asal kejadian tangan nak buat. Mana merupakan sifat kelakuan ni cela, memukul atau bertindak ganah dan menggunakan tangan tu lahir daripada sifat nak serupa dengan sifat binatang yang buas. Jadi sebabkan orang marah tu jadi bertukar jadi singa, bertukar jadi rimau. Jadi menyakiti sebagaimana pesen binatang buah ni yang menyakiti. Dan memaki, dan membunuh. Lebih jauh lagi membunuh. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh marah. Disebabkan oleh marah. Tu dan lain-lain. Banyak lagi kita sebut sinilah. Jadi tu antara disebabkan kebinasaan yang timbul disebabkan oleh marah. Jadi apabila pukul pula, banyak je kepanjang lah tu. Kalau pukul orang, kalau berigap dalam dunia undang-undang dalam dunia pun tak membenarkan membukul orang dengan sewenang-wenangnya. Jadi akan dihadapkan kepada pengadilan, akan ditakak, akan dipenjarakan. Itu rosak, binasa dunia. Akhirat pula. Akhirat ni kita tak sesal dengan orang yang dia pukul tu. Kalau selagi tidak minta maaf, selagi dia tidak minta maaf dan sebagainya, dan memaki dan membunuh. Sebab apa? Bermula pada sifat marah. Kalau kita buat kajian, buat research, orang yang memukul, membunuh dan melakukan pelakuan jenayah yang lain, boleh jadi kebanyakannya adalah kerana apa? Kerana lahir daripada marah. Dia marah yang mari tak khabar. Itu tindakan yang zahir. Dan di dalam hati akan dendam. Hati pula mari akan dendam. Hikdun. Dan dengki. Dan dengki. Dendam ni maknanya, sifat dendam dalam hati maknanya nak rasa nak balas juga. Berasa nak menyakiti kepada orang yang boleh jadi buat tak molek kepada kita. Menyakiti kita. Berasa nak balas pada orang. Seperti nak pukul, nak suatu hari nanti akan nak orang yang kita benci atau orang yang mungkin menyakiti kita, menyinggung kita nak balas mula. Kata ada lori, ada bah, ada hari boleh balas. Dan dengki, disebabkan marah mari hasad, mari dengki. Dan sukacita kena bala mereka yang dimarahinya. Ini masuk pada dengki lah juga. Antara sifat antara makna dengki maknanya sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Kita marah tu tak sudah dekat tu. Kita nak biar kena bala. Biar kena bala pula. Biar susah orang kita marah. Bak terlepas lagi ni. Tak sejuk lagi ni. Jadi tu masuk daripada dengki juga. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Dan duka cita mendapat ia orang hak dimarah, ia marah tu akan nikmat. Jadi tak suka pula orang yang dimarahinya akan dapat nikmat. Ini masuk daripada sifat hasad. Di mana hasad akan menyebabkan amalan seseorang itu akan terhapus, akan hilang. Sebagaimana hadis kata, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun naral hatab. Kama qala. Jagalah kamu daripada hasad. Kerana hasad ni akan makan api, akan mana hangus, akan menghilangkan kebajikan amal yang kita buat sebagaimana kayu api makan kayu api. Jadi tak ada. Bapa? Sebab ada mari sifat marah yang tidak terkawal. Jadi kesannya kemari sifat-sifat yang sifat-sifat tercela yang lain juga, dendam, dengki, dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Dan mari rasa tak molek, mari perangai tak molek dalam hati kita nak biar terdedah keaiban orang lain, orang yang marah tu. Dan tiap-tiap satu daripada tersebut itu hak disebut tadi daripada pelakuan zahir,
dengan memukul, memaki, sampai pada membunuh dan sebagainya. Begitu juga dengan perlakuan batin, sifat-sifat batin yang mazmumah lain seperti dendam, dengki, dan juga masuk daripada apabila marah yang mari rasa takabur juga. Mari rasa takabur. Bila marah kita akan sebut, orang hok marah ke sebut, aku ni nak menzahirkan bisa dia tu dan merendahkan orang dia marah tu. Begitu ke mari rasa ujub, mari sifat-sifat yang lain. Masuk marah. Sebab akal tu tak terkawal dah. Tak terkawal dah. Jadi tiap-tiap satu daripada itu sebab bagi binasa. Bukan sebab bagi binasa dunia dan akhirat. Qala mu'allif rahimahullah, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Adapun kita nak memecah sini maknanya kita nak menghilangkan tak boleh juga. Maknanya kita nak mengurangkan ataupun kita nak mengawal marah itu supaya tidak bersangatan sampai kepada kebinasaan tadi. Setengah daripada yang amat penting daripada agama. Masuk daripada perkara-perkara yang perlu kita pelajari, perkara-perkara yang wajib kita amalkan. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sar'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya senya yang sangat kuat itu yang memilih ia akan dirinya pada ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan ataupun supaya kita faham bahawa bukanlah dia anggap kuat itu dengan orang itu mampu merebahkan lawannya. Ataupun kalau lawan dia ada bergocoh, berlawan, dia tak rebah. Ataupun dengan erti kata lain, menang dalam gusti, dalam bergocoh, Kelantan kata. Dalam pertarungan. Kalau kita nampak, hak tu lah gagahnya. Hak tu lah gagahnya, hak tu lah kingnya. Hak tu hak bisanya, juara MMA ada. Juara wrestling. Hak tu hak gagah. Tapi tidak begitu. Bukanlah hak gagahnya bisur'ah. Tengah orang jemuh gocoh gusti lah. Tetapi hak gagahnya orang yang dapat memiliki dirinya ketika sedang marah. Ketika sedang marah, hak tu hak gagah sebenarnya. Maknanya orang yang tidak dapat mengawal diri ketika marah, ni orang lemah. Artinya, Musa ni kata, erti hadis ni, erti kata hadis ni tadi, bagaimana sebut tadi, kuasa ia menahan dirinya dari umpama, menahan diri lagu mana? Umpama memaki dan memukul. Mana akal dia tak masih mengawal nafsu dia. Ada marah cemari pada nafsu dia. Jadi akal dapat mengawal lagi diri dia daripada dia memaki. Jadi marah tu habis menata dalam hutan. Kejut habis. Pocik ima, pocik gajah dan sebagainya. Tak ada kaitan. Batuk. Mana sebut nama aku. Umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah, marah akan seorang yang lebih dhaif. Orang dia lebih dhaif. Dia dapat kawal. Kalau dapat kawal dari marah daripada pukul orang yang lebih kuat pada dia, tu tak kira. Tu bukan disebabkan ia dapat menahan diri. Tu sebab memang dia pun takut. Ada. Nak marah ke rima. Ada. Nak marah ke rima, nak katak rima, tak katak dah. Kita lari tu. Ada. Contohnya. Atau nak marah kepada apa tak pukul lawan hak dia marah tu, orang hak lebih kuat pada kita. Kita tak pukul. Bukan kawal tu. Sebab memang tak mampu nak pukul pun. Tapi masuk sini tahan diri daripada kata, daripada pukul ke orang hak lebih dhaif. Ni namanya kawal.
Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ni? Siapa laki-laki ni? Jadi kalau tak tahu siapa laki-laki ni pun, ada apa? Tak apa. Majhul tak tahu pun tak apa. Bak tanya Nabi tu, sahabat lah. Sahabat. Jadi sahabat ni semua adil belaka. Adul belaka. Kullu sahabat adul. Siqah belaka sahabat. Jadi walaupun kita tak tahu siapa dia, tak apa. Dia kata, hadis ni jadi doa, buat apa? Tak tahu siapa laki-laki yang tanya Nabi ni. Tidak. Dan sudut matanya tidak gitu. Dan bersembah. Maknanya sini makna minta petunjuk, minta tunjuk jalan, minta ajar oleh seorang laki-laki, mana seorang sahabat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sarah dia boleh jadi adalah siapa dia sebut ni. Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Jadi sahabat kata ajar ayat minta pada Nabi, suruh turun ijazah pada dia. Suruh turun kepada dia satu kerja, satu amalan. Tapi jangan banyak. Jangan banyak sangat. Makna jangan banyak sangat kerana payah nak buat amal, payah nak ingat suatu benda. Jadi tapi sahabat siap hak Nabi tutur kaya amal selalu. Kita mengaji sebuah kitab, mengaji seumur sebuah kitab, baca. Tapi putih rabut pun payah kita nak amal. Kita orang lemah. Akhir zaman ni pula. Jadi sahabat sekali dengar sabda Nabi walau seputih, walaupun satu patah Nabi ayat, nak ia amal selalu. Dia baca Quran dia amal, dia dengar hadis dia amal. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikit olehmu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lah, dan muka sikit sangat la taghdab. Jadi memanglah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia walaupun ringkas tapi jamik, tapi dia mengandungi makna yang luas. Mengandungi makna yang luas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ia akan jawab soalan juga, tengok pada yang bertanya, suruh pada yang bertanya. Artinya jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Jadi setengah ulama yura pula maknanya jangan buat akan suatu hok jadi sebab menimbulkan marah. Jadi marah tu je ada sebab juga. Jadi apa jangan boleh jangan marah tu lagu mana? Nak boleh jangan marah ni nak jangan kita buat, jangan kita timbulkan ada sebab yang menjadikan menimbulkan marah tu. Jangan kita buat akan suatu hak jadi sebab bagi menimbulkan marah tu. Apa dia? Seperti takabur. Ada takabur yang memang mudah nak marah. Bagi kita rasa kita bisa pada orang lain rendah pada kita, dia mudah nak marah. Dah ujub, rasa ujub kita heran diri kita. Kita heran diri kita. Setengah ulama nyatakan bahawa maksud Nabi suruh seorang sahabat itu bersifat dengan sifat, maksud sinilah taghdab ni, jangan marah ni, supaya Nabi maksud situ merangkumi dah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat tu yang bertanya itu, dan juga kena pada semua, pada umat ni lah, supaya bersifat dengan sifat yang baik dan berperangan dengan perangai yang baik, sifat yang dipuji oleh syarak. La taghdab. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah ini akan dua pekerjaan. Jadi wajib atas kita pada kelakuan marah, pada kita nak menangani sifat marah ni, sifat marah yang dicela oleh syarak ni, pada dua kelakuan, dua cara. Yang pertama daripada kedua tu memecahkannya. Memecahkannya. Pecah lagu mana? Makna jangan kita marah. Jangan kita ikutkan marah kita, nafsu marah kita tu tanpa kawalan.
Bukan maksud cuba sini. Dan tiada aku, maksud ni lah aku ni. Tiada aku kehendaki dengan mecahkannya itu. Itu saja. Tiada aku hendak dengan mecahkannya itu, mecah marah tu, menghilangkan sama sekali. Tidak begitu. Berkata, biarkan tak ada teguh. Marah, tak boleh nak marah. Tak boleh, biar tak ada teguh dalam diri kita. Tak boleh. Sebab manusia ni memang ada dah. Ghadab. Begitu juga syahwat, semua jadi dah. Semua jadi dah diri kita ni. Bapa tak nak pecah teguh. Bakal mudah bakal pecah teguh lah, bakal tak seguna lah. Kerana bahawasanya tiada ia hilang, ia sama sekali. Tak nak hilang, asal dia begitu tu. Dan tiada saya bahawa ia hilang. Bahkan jika ia hilang, nescaya ia hilang. Bahkan jika hilang ia marah. Nescaya, jawab kata jika hilang, wajib menghasilkannya. Kalau hilang apa kata tak boleh. Kita kena ambil semula marah. Nak ada juga marah ni. Bapa kerana bahawasa ia marah. Perkakah. Mana alak. Alak ni. Alak ni kita guna pada tempat dia dah. Pisah. Kita nak mengerak. Bolehlah nak guna alak tu. Tapi guna buat kerak, guna buat nak menyakiti dia ke tak kena, tak boleh. Jadi alat tu walaupun kasar, pisah, gaji pun. Kalau guna pada tempat dia bagus molek. Tetapi kalau guna pada tidak tempat dia tak molek lah. Telefon tu sendiri pun. Ada telefon sendiri. Kalau guna hak mengaji molek. Kalau guna hak benda hak maksiat tak molek. Ada alat, ada alat. Marah ni alat bagi apa? Nak guna hak apa halak? Bagi memerangi sekalian kafir. Maknanya masuk sini adalah perang jihad fisabilillah lah. Bukan perang kok sekok dah tidak. Perang kalian kafir ni kafir harbi. Ini ada orang panggil hamiyah. Kena ada rasa marah, kena ada rasa semangat marah pada perkara yang menyentuh berkenaan dengan agama kita. Begitu juga kena ada marah, kena ada ghairah. Perkara yang bersakut paut dengan ikhtisas kita, maknanya sakut dengan keluarga anak bini kita, kena ada rasa marah, cemburu. Kalau benda yang boleh menjatuhkan maruah. Tengok orang monyet ada, beruk ada. Kalau orang ambil anak dia. Ambil anak depan dia. Dia ambak. Dia kejar. Dia kekeh. Kita orang Melayu kalau orang apa nama? Orang manusia ni. Orang ambil anak tino kita. Nak pergi jalan. Nak pergi jalan minta. Walaupun minta. Dengan tak pakai tudung ke apa. Sengih babai gitu je. Tak ada rasa gairah langsung. Tak ada rasa marah langsung. Hati tak kena ni orang panggil dayus. Ni tak masuk syurga juga. Ni tak ada marah tak boleh juga. Lebih pula kegi pun tak ada pula. Kegi kepada nak siapa memukul, memaki, pah kau siapa nak membunuh. Apa boleh bawa pada sifat-sifat atau celah lain pula. Jadi nak lagu mana? Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Nak sederhana. Nak sederhana. Maknanya pertengahan. Jadi pertengahan ni lah akan mendatangkan syuja'ah, akan menjadi keberanian. Keberanian nak perang ni. Jadi marah ni apa dia kawal dengan betul, dia nak ada siapa pikat kendali kepada pertengahan, tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang, akan jadi sifat syuja'ah, sifat berani. Qala mu'alif rahimahullah, dan menegah daripada segala kejahatan. Tadi nak ikut sifat marah, alak bagi nak tegah segala kejahatan. Tengok perkara mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ia marah apabila perkara ni berkait dengan agama, berkait dengan Tuhan. Siapa nampak merah muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak urat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak perkara untuk nak menegah perkara segala kejahatan, nak ada rasa marah. Tengok orang wajah hak berapa marah. Tak marah, tak ada rasa marah belaka. Jadi lawan yang reda. Reda dengan benda jahat, reda dengan maksiat, sepuluh dengan maksiat jugalah. Dan menegah maknanya marah ni alat kakah bagi nak tegah segala kejahatan.
dan menyuruh dengan mengerjakan segala kebajikan. Dan adalah marah itu, misal dia, seperti anjing perburuan. Misal nak mudah faham. Misal ni paling mudah faham lah. Seperti anjing perburuan. Anjing buru. Anjing buru tidak nak perah, tidak nak layan, nak apa nama? Kita nak guna dia, nak buru. Dia bekeng anjing buru ni. Tapi ada guna juga. Tapi tak kena cara, tak ajar molek, makan tu kekoh tu jadi kena jaga, kena perah molek, kena cara. Seperti anjing perburuan, dan hanya senyo dikehendaki dengan memecahkan itu, mengajarnya. Masuk becah marah tu, dia kena ajar, mengajarnya, mengajar dia. Ajar, didik, maknanya kawal. Kawal marah tu. Ajar lagu mana ni? Ajar lagu mana ni? Ajar hingga mengikut ia akan akal. Supaya marah ni ikut akan akal dan syarak. Jangan apabila tidak dikendalikan. Siapa tidak marah ni tak terlepas daripada kekangan atau kendalian akal dan juga hukuman ataupun nasihat oleh syarak, maka anjing tak adilah. Tak dengar kata Tuhan gak, rosak makan Tuhan, koh Tuhan. Maka bergerak-gerak ia marah ni lah. Marah ni bergerak-gerak ia, nafsu marah ni dengan sebab petunjuk daripada akal. Walaupun bergerak-gerak marah-marah pun berapi pun tasih dalam petunjuk akal. Guna buat perang, guna buat perkara-perkara yang mencegah perkara-perkara yang mungkar. Dan syarak masih dalam petunjuk akal dan syarak. Dan ia marah pun dengan sebab petunjuk daripada kedua akal syarak. Dia pun disebab petunjuk akal syarak. Bergelojok pun, bergerak-gerak marah pun dengan sebab petunjuk akal dan syarak. Dan tiada menyalahi ia marah ni, dan tiada menyalahi ia marah akan keduanya. Kedua apa? Kedua akal dan syarak. Seperti ni nak perbandingan wajah Sabah dia tu. Seperti menurut oleh anjing pemberuai akan perintah tuannya. Akan perintah tuannya. Kalau tak ikut, maknanya anjing ni ada masa dia buat kerja dia. Ada masa jangan buat. Pada senyap situ. Ada suruh cari, suruh buru, dia buru. Ikut arahan tuan dia. Bagi benda perkakah waktu ikut arahan pun lako. Kereta kita nak konak kanan, pergi konak kiri rosak habis. Telaka habis. Kita nak bergerak, kita depan, yang mundur belakang. Penuh. Penuh. Tak kira lah. Kereta ko, naik kuda ko. Dan tiada menyalahi apa nak. Dan yang demikian itu, mungkin demikian itu yang tersebut tadilah. Mana tidak menyalahi. Mungkin boleh harus dengan boleh jadi tak mustahil. Harus doakan dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Sungguh pada mengajarnya. Anjing hok baking, tak ada lah nata nampak baking. Tengok mulut dia tu anjing baking. Ada. Gajah, berimah, singa pun boleh hajar lagi. Bila hajar boleh dengar. Begitu juga. Apalagi diri kita, apabila ajar nafsu marah kita, apabila ajar boleh turut juga. Tapi benda tu payah, sebab benda ni dalam diri kita. Marah nafsu-nafsu ni ada dalam diri kita. Dan iaitu membiasakan akal lambat marah. Dan iaitu tafsir pada apa ni? Pada kata mengajar tadi lah. Apa nama? Maknanya memecahkan marah tadi tu. Maknanya memecahkan marah tadi tu. Itu juga membiasakan, mana latih. Mujahadah, melatihkan akal lambat marah dan membiasakan akan memaafkan. Memaafkan. Wal afina anin nas.
membiasakan memaafkan. Jadi maaf tu dalam keadaan kita tak ingat dah. Maknanya dalam keadaan kita tidak simpan dalam hati. Ataupun dalam patutnya kita mampu untuk balas tapi kita minta maaf. Kita memaafkan. Membiasakan akan lambat marah dan membiasakan akan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab marah. Dalam keadaan mari pelbagai sebab-sebab marah tapi melatih diri kita, membiasakan diri kita akan lambat marah dan membiasakan memaafkan dalam keadaan datang bermacam-macam sebab bagi marah. Qala mu'allif rahimahullah, yang kedua. InsyaAllah kita sambung semula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada kita, memudahkan kita untuk kita mujahadah untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam hati kita. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.